Assalamualaikum, saya Syed Fidaw bin Syed Putra, nombor metrik 297119, ingin membentangkan tajuk kumpulan kami, isu dan pengembangan pengurusan sumber manusia. Yang pertama, pengenalan. Pengurusan sumber manusia merupakan bahagian penting dalam organisasi yang bertanggungjawab dalam menguruskan bakat, memastikan kesejahteraan pekerja serta mengoptimumkan prestasi syarikat secara keseluruhan. Fungsi utama pengurusan sumber manusia merangkumi pelbagai perkara, termasuklah dalam proses untuk pengambilan pekerja, pengurusan prestasi, latihan dan pembangunan, serta pengurusan kaji dan faedah. Di tengah-tengah landscape perniagaan yang sentiasa berubah, peranan pengurusan sumber manusia telah terus berkembang dan menjadi lebih kritikal dalam memastikan organisasi dapat mencapai matlamat strategiknya. Selain itu, pandemik COVID-19 telah membawa perubahan sosial dan budaya yang signifikan yang terus memberi impak kepada pengurusan sumber manusia sehingga hari ini. Peralihan kepada model kerja jarak jauh semasa pandemik telah menyebabkan penggunaan teknologi komunikasi dan kolaborasi. Dan ini secara tidak langsung mendorong organisasi untuk mendapatkan model kerja hibrid. Kini kerja hibrid menjadi norma dalam banyak organisasi di seluruh dunia, membolehkan pekerja menyeimbangkan antara keperluan kerja dan kehidupan peribadi dengan lebih baik. Satu lagi isu penting yang kini menjadi fokus utama dalam pengurusan sumber manusia ialah kesejahteraan pekerja, khususnya dari segi kesihatan mental dan fizikal. Pandemik telah menonjolkan betapa pentingnya kesejahteraan pekerja dalam memastikan produktiviti dan kesejahteraan jangka panjang syarikat. Organisasi yang mengabaikan aspek kesejahteraan pekerja mungkin berhadapan dengan masalah seperti burnout, peningkatan kadar ketidakhadiran dan juga menurunkan prestasi. Sehubungan dengan itu, laporan ini bertujuan untuk membincangkan 3 isu utama yang sangat signifikan kepada pengurusan sumber manusia pada tahun 2023 dan 2024, iaitu otomatis dan kecerdasan buatan kesejahteraan pekerja serta dinamika kerja hibrid. Ketiga-tiga isu ini bukan sahaja menuntut perubahan dalam pendekatan pengurusan sumber manusia, tetapi juga memerlukan langkah-langkah strategik dapat membantu organisasi untuk terus berdaya saing dalam dunia bekerja yang semakin kompleks dan berteknologi tinggi. Selain membincangkan isu-isu ini, laporan ini juga akan mengemukakan 3 cadangan strategik yang boleh diambil oleh pihak pengurusan HR untuk menghadapi cabaran-cabaran tersebut dengan tujuan untuk memastikan keberkesanan pengurusan sumber manusia dalam tempoh yang akan datang. Dengan perubahan pesat berlaku dalam persekitaran kerja global, peranan pengurusan sumber manusia tidak lagi sekadar fungsi sokongan. Sebaliknya, ia kini menjadi salah satu pemacu utama dalam mencapai keunggulan organisasi melalui pengurusan bakat yang cekap, penyediaan persekitaran kerja yang selamat dan kondusif, serta mengoptimumkan teknologi yang ada. Tanpa strategi pengurusan sumber manusia yang proaktif dan menyeluruh, organisasi mungkin akan menghadapi kesukaran dalam menyesuaikan diri dengan perubahan yang berlaku dengan pantas ini. Saya akan menekan perbincangan isu utama. Ada 3. Yang pertama, otomasikan kecerdasan buatan dalam HRM. Penggunaan otomasi dan kecerdasan buatan AI telah semakin meluas dalam bidang pengurusan sumber manusia, terutamanya pada tahun 2023. Teknologi memainkan peranan yang penting dalam mengubah cara HRM beroperasi, terutama dalam pelaksanaan tugas-tugas rutin seperti pengambilan kerja, pengurusan prestasi dan pembangunan bakat. Contohnya, sistem pengambilan berasaskan AI kini dapat menapis ribuan resume dalam tempoh yang singkat, sekaligus mengenal pasti calon yang sesuai berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Ini telah mengurangkan masa dan usaha yang diperlukan oleh pengurus HR untuk mencari pekerja yang tepat bagi sesebuah organisasi. Selain itu, terdapat juga kebimbangan tentang bagaimana pekerja menerima penggunaan AI dalam HRM, terutamanya apabila melibatkan aspek-aspek manusia yang lebih subjektif seperti inovasi dan motivasi. Kajian oleh McFarlane dan Plohat
pada tahun 2015 mendapati bahawa pekerja mungkin kurang yakin dengan AI dalam memahami faktor-faktor memotivasi mereka atau menilai kreativiti mereka. Kerana AI cenderung beroperasi berdasarkan data kuantitatif yang mungkin tidak dapat menangkap sepenuh aspek manusia yang bersifat abstrak ini. Oleh itu, pengenalan AI dalam pengurusan awam perlu dilakukan secara berperingkat dengan menyediakan latihan dan sokongan kepada pekerja supaya dapat menyesuaikan diri dengan teknologi baru ini. Yang kedua, kesejahteraan pekerja dan kesihatan mental. Pandemik COVID-19 telah mengubah cara organisasi melihat kesejahteraan pekerja, terutama dalam segi kesihatan mental. Pandemik ini menyebabkan ramai pekerja terpaksa beralih kepada kerja jarak jauh, yang mana peralihan ini telah memberi impak besar kepada kesejahteraan mental pekerja. Ini berlaku adalah disebabkan peningkatan tekanan kerja dan masalah kesihatan mental akibat peralihan kepada kerja jarak jauh. Yang ketiga pula, yang terakhir, dinamika kerja hybrid cabarannya. Salah satu perubahan yang paling ketara dalam dunia pekerjaan pasca pandemik adalah pengenalan model kerja hybrid, iaitu kombinasi antara kerja dari rumah dan kerja di pejabat. Walau kerja hybrid menawarkan fleksibiliti, juga membawa cabaran besar kepada pengurusan HR, terutama dalam memastikan produktiviti, komunikasi dan keterlibatan pekerja tetap terjaga. Kajian oleh Microsoft 2021 mendapati bahawa pekerja yang sering bekerja dalam persekitaran hybrid lebih cenderung merasa terputus hubungan dengan rakan sekerja dan organisasi. Ia boleh mengurangkan tahap keterlibatan mereka. Pengurusan prestasi dalam persekitaran pekerja hybrid juga perlu disesuaikan dengan keadaan semasa. Penilaian prestasi berdasarkan output kerja lebih sesuai persekitaran kerja jarak jauh berbanding penilaian yang berdasarkan waktu kehadiran pekerja. Oleh itu, pihak pengurusan HR perlu menggunakan alat pengukuran yang lebih tepat untuk menilai dan juga mengukur prestasi pekerja, seperti menggunakan perisian pengurusan projek yang dapat mengukur hasil kerja dalam prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Al-Hadi bin Arif. Nombor metrik 297193. Okey, terima kasih kepada sahabat saya. Okey, seterusnya saya baca yang bahagian saya, part saya, iaitu kesan kepada isu-isu utama. Okey, dalam proses penyediaan tugas ini, kami telah merujuk kepada penggunaan maklumat dan data sedia ada yang telah diterbit oleh sumber-sumber yang dipercayai seperti jurnal akademik, artikel, penyelidikan dan laporan industri. Okey, sumber-sumber yang digunakan dalam penyediaan tugas sains ini terdiri daripada kajian-kajian yang diterbit antara tahun 2016 dan sehingga 2024. Ini bertujuan untuk memastikan keperluan tugas yang diperolehi adalah terkini, relevant, dan mencerminkan situasi semasa dalam bidang pengurusan sumber manusia. Kami telah merujuk kepada sumber yang membincangkan isu-isu utama dalam pengurusan sumber manusia, terutamanya yang berkaitan dengan automasi dan kecergasan buatan AI, kesejahteraan pekerja serta dinamik kerja hybrid. Kami juga menggunakan laporan industri yang membincangkan perkembangan terkini dalam bidang ini, yang membolehkan kami mengenal pasti trend utama dan jangkaan untuk tahun 2023 dan 2024. Hasil maklumat yang diperoleh dari sumber-sumber tersebut menyokong kenyataan bahawa pengurusan sumber manusia sedang mengalami perubahan besar akibat kemajuan teknologi dan perubahan dalam landscape pekerja global. Berdasarkan maklumat yang telah diperolehi, kami mendapati 3 perkara utama, iaitu perkara yang pertama, penggunaan AI
Okey, dalam pengurusan sumber manusia dijangka akan terus meningkat dalam tempoh 5 tahun akan datang. Automasi tugas-tugas rutin seperti pengurusan data pekerja, pengambilan pekerja dan penilaian prestasi semakin meluas dalam organisasi besar dan kecil. AI membolehkan pengurusan sumber manusia mempercepatkan proses pengurusan bakat, mengurangkan kesilapan manusia dan meningkatkan kecekapan keseluruhan. Kajian oleh Bunderau and Bristen tahun 2016 menunjukkan bahawa AI kini semakin diterima sebagai alat penting dalam mengoptimalkan proses pengurusan sumber manusia, terutama dalam pengambilan pekerja dan pengurusan prestasi pekerja. Sebagai contoh, AI dapat menganalisis ribuan resume dalam masa yang singkat dan mengenal pasti calon yang sesuai dengan kriteria tertentu. Seterusnya, mempercepatkan proses pengambilan pekerja. Okey, isu yang kesejahteraan pekerja kini menjadi keutamaan bagi banyak organisasi, terutamanya dari segi sokongan kesihatan mental dan pengurusan stres. Pandemik COVID-19 telah menonjolkan kepentingan kesejahteraan pekerja dan banyak syarikat kini beralih kepada model yang lebih inklusif dalam menangani isu ini. Menurut laporan oleh McKinsey & Company tahun 2020, organisasi yang mengambil langkah proaktif dalam menangani kesejahteraan pekerja melalui program sokongan mental dan keseimbangan kerja hidup yang lebih baik, cenderung untuk melihat peningkatan dalam produktiviti serta kepuasan pekerja. Program kesejahteraan mental seperti sesi konseling dan inisiatif keseimbangan kerja hidup yang fleksibel kini dilihat sebagai elemen penting dalam mengekalkan kesihatan mental pekerja serta mengurangkan risiko burnout. Okey, isu yang ketiga. Okey, kerja hibrid. Kerja hibrid dilihat sebagai model kerja yang kekal dalam banyak industri, tetapi ia memerlukan sokongan teknologi yang kuat serta peraturan keselamatan cyber yang lebih kukuh. Pandemik telah mempercepatkan peralihan kepada model kerja hibrid di mana pekerja bekerja sebahagian masa dari rumah dan sebahagian masa dari pejabat. Walaupun model ini memberikan fleksibiliti kepada pekerja dan syarikat, ia juga membawa cabaran besar dari segi pengurusan prestasi, terutama prestasi komunikasi dan keselamatan data. Laporan oleh PwC tahun 2021 mencadangkan bahawa syarikat perlu melabur dalam infrastruktur teknologi yang lebih baik untuk menyokong model kerja hibrid. Assalamualaikum. Saya Zuhaimi bin Zakaria, nombor matrik 297-199, akan menerangkan mengenai cadangan strategik mempengaruhi sumber manusia, iaitu berdasarkan beberapa perkara. Berdasarkan perbincangan mengenai pengaruh sumber manusia, pada tahun 2023 dan 2024, kami cadangkan 3 langkah strategik yang boleh diambil oleh pihak pengurusan untuk menangani cabaran-cabaran ini. Langkah-langkah bertujuan untuk memastikan keberkesanan pengurusan pekerja dan memperbaiki daya tahan dan sosial yang pesat. 3 cadangan utama adalah melaksanakan automasi secara bertahap, memperkenalkan polisi kesejahteraan holistik secara meningkat infrastruktur teknologi untuk menyokong kerja hibrid,
melaksanakan otomasi secara bertahap. Penggunaan teknologi automasi dalam pengurusan sumber manusia semakin meluas, terutamanya dalam tugas-tugas rutin seperti pengurusan data, pengambilan pekerja dan pemprosesan gaji. Walaupun otomasi membawa banyak manfaat dari segi kecekapan, syarikat perlu berhati-hati dalam melaksanakan otomasi secara bertahap. Langkah ini penting untuk memastikan pekerja mendapat masa yang cukup untuk beradaptasi dengan teknologi baru. Menurut kajian Barifron dan MFS 2014, peralihan automasi yang berjaya memerlukan pelaburan dalam latihan kemahiran digital bagi memastikan pekerja tidak kehilangan pekerjaan atau mengalami ketidakpastian akibat penggunaan teknologi automasi. Pelaksanaan otomasi juga perlu dengan program latihan berterusan. Latihan ini harus memberi tumpuan kepada peningkatan kemahiran bekerja dalam mengendalikan alat-alat teknologi yang berkaitan dengan automasi. Dengan cara ini, automasi tidak dilihat sebagai ancaman kepada pekerjaan. Sebaliknya menjadi alat yang membantu pekerja menjalankan tugas mereka dengan lebih baik. Berdasarkan kajian oleh Benson 2019 menunjukkan bahawa automasi yang disertai dengan latihan yang mencukupi dapat meningkatkan produktiviti syarikat tanpa menyebabkan pengurusan besar-besaran dalam tenaga kerja. Dalam jangka panjang, automasi yang dilaksanakan secara bertahap bukan sahaja membantu syarikat mencapai kecekapan operasi, tetapi juga memberi peluang kepada pekerja untuk menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi. Yang kedua, memperkenalkan polisi kesejahteraan holistik. Kesejahteraan pekerja mengakui sebagai komponen penting dalam kejayaan organisasi. Polisi kesejahteraan yang holistik merangkumi aspek kesihatan mental, fizikal, emosi dan sosial pekerja. Syarikat perlu memperkenalkan program sokongan kesihatan mental seperti sesi kaunseling, profesional program pengurusan stres dan aktiviti keseimbangan kerja hidup yang fleksibel. Menurut kajian oleh Deloitte 2022, polisi kesejahteraan yang komprehensif dapat menegakkan kepuasan pekerja menggunakan kadar pertukaran pekerja dan seterusnya memperbaiki produktiviti jangka panjang. Sokongan kesihatan mental adalah salah satu aspek penting dalam polisi kesejahteraan holistik. Pekerja yang menghadapi tekanan kerja yang tinggi, terutama dalam persekitaran kerja yang kompleks seperti model kerja hybrid, perlu disokong melalui insentif yang membantu pekerja mengatasi masalah mental, emosi. Contohnya, program sokongan kerja Employee Assistance Program (EAP) boleh diperkenalkan untuk memberi bantuan segera kepada pekerja yang menghadapi masalah kesihatan mental. Kajian oleh World Health Organization (WHO) 2020 menunjukkan bahawa setiap dolar yang dilaporkan dalam program kesihatan mental menghasilkan pulangan yang berlipat kali ganda dalam bentuk produktiviti dan menggunakan kos ketidakhadiran pekerja. Melalui itu, polisi kesejahteraan yang baik harus memberi tumpuan kepada keseimbangan kerja taraf hidup yang fleksibel. Syarikat perlu memastikan pekerja mempunyai ruang dan masa yang mencukupi untuk rehat keluarga dan kehidupan sosial mereka. Ini bukan sahaja dapat meningkatkan kualiti pekerja tetapi juga mendorong mereka untuk bekerja dengan lebih bersemangat dan produktiviti. Kajian yang dijalankan oleh McKinsey Company 2020 mendapati bahawa keseimbangan kerja-kerja yang baik berkait rapat dengan tahap kepuasan pekerja. Seterusnya, menggunakan kadar keluar masuk pekerja dalam sesebuah organisasi. Yang ketiga, meningkatkan infrastruktur teknologi untuk menyokong kerja hybrid. Meningkatkan infrastruktur teknologi untuk menyokong kerja hybrid. Kerja hybrid telah menjadi model kerja yang semakin popular selepas pandemik COVID-19. Dengan banyak organisasi menggabungkan kerja dari rumah dan kerja di pejabat untuk memastikan keberkesanan model ini.
Syarikat perlu melabur dalam infrastruktur teknologi yang menyokong kerja hybrid secara menyeluruh. Ini termasuk perisian komunikasi yang canggih, alat kolaborasi dalam talian, serta perisian pengurusan projek yang boleh digunakan oleh pekerja dari mana-mana lokasi. Selain alat komunikasi, keselamatan cyber juga merupakan aspek penting yang perlu diambil kira dalam kerja hybrid secara menyeluruh. Ini termasuk perisian komunikasi yang canggih, alat kolaborasi dalam talian, serta perisian pengurusan projek yang boleh digunakan oleh pekerja dari mana-mana lokasi. Selain alat komunikasi, keselamatan cyber juga merupakan aspek penting yang perlu diambil kira dalam kerja hybrid. Dengan pekerja yang bekerja dari lokasi yang berbeza, risiko kebocoran data dan serangan cyber meningkat. Syarikat perlu memastikan bahawa protokol keselamatan cyber dipatuhi dengan ketat, termasuk penggunaan rangkaian yang selamat, penyulitan data dan latihan kesedaran keselamatan cyber. Untuk semua pekerja, kajian oleh KPG 2021 menunjukkan bahawa lebih 40% syarikat melaporkan peningkatan ancaman cyber semasa pandemik, terutamanya kerana kurangnya pengawasan terhadap peranti dan rangkaian yang digunakan oleh pekerja di rumah. Pelaburan dalam infrastruktur teknologi ini juga perlu disertai dengan latihan yang mencukupi kepada pekerja untuk memastikan mereka dapat menggunakan teknologi dengan keberkesanan. Ini termasuk latihan dalam penggunaan alat kolaborasi, pengurusan masa secara maya, serta pengendalian data yang selamat. Dengan memastikan pekerja dilengkapi dengan kemahiran teknologi yang sesuai, syarikat dapat memastikan keberkesanan model kerja hybrid dan meningkatkan produktiviti keseluruhan organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Saifuddin bin Muhammad Yusof, nombor matrik 297-192. So untuk kesimpulannya, bidang pengurusan sumber manusia pada tahun 2023 dan 2024 ni dia banyak berhadapan dengan pelbagai cabaran lah yang semakin kompleks, terutamanya disebabkan oleh perkembangan teknologi, perubahan sosial yang drastik dan pengenalan model kerja yang lebih fleksibel seperti kerja hybrid. Isu-isu ini menuntut pihak pengurusan HR untuk mengadaptasi strategi pengurusan yang lebih dinamik dan inovatif bagi memastikan keberkesanan pengurusan bakat serta kelangsungan organisasi dalam persekitaran kerja yang sentiasa berubah. Dengan penggunaan AI sebagai salah satu aspek utama perubahan dalam pengurusan sumber manusia telah memberikan impak yang sangat besar terhadap bagaimana tugas-tugas rutin yang dijalankan. Dengan adanya AI, tugas-tugas seperti pengambilan pekerja, penilaian prestasi dan pengurusan data dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tepat. Jadi secara keseluruhannya, cabaran-cabaran yang dihadapi oleh pengurusan sumber manusia memerlukan pendekatan yang lebih strategi, inklusif dan berasaskan teknologi melalui pelaksanaan strategi yang bersesuaian seperti pelaksanaan automasi secara bertahap, pengenalan polisi kesejahteraan holistik dan peningkatan infrastruktur teknologi untuk menyokong kerja hybrid. Pihak pengurusan HR dapat mengurus perubahan ini dengan lebih cekap dan berkesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Saifuddin bin Muhammad Yusof, nombor matrik 297-192. So untuk kesimpulannya, bidang pengurusan sumber manusia pada tahun 2023 dan 2024 ni dia banyak berhadapan dengan pelbagai cabaran lah yang semakin kompleks, terutamanya disebabkan oleh perkembangan teknologi,
perubahan sosial yang drastik dan pengenalan model kerja yang lebih fleksibel seperti kerja hybrid. Isu-isu ini menuntut pihak pengurusan HR untuk mengadaptasi strategi pengurusan yang lebih dinamik dan inovatif bagi memastikan keberkesanan pengurusan bakat serta kelangsungan organisasi dalam persekitaran kerja yang sentiasa berubah. Dengan penggunaan AI sebagai salah satu aspek utama perubahan dalam pengurusan sumber manusia telah memberikan impak yang sangat besar terhadap bagaimana tugas-tugas rutin yang dijalankan. Dengan adanya AI, tugas-tugas seperti pengambilan pekerja, penilaian prestasi dan pengurusan data dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tepat.